Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farah Adriana binti Aminuddin. Nombor matrik saya 23 TLS 19F2034. Okey, saya adalah pelajar Politeknik Nilai yang baru sahaja menamatkan latihan industri. Latihan industri ialah penempatan para pelajar di sebuah organisasi bagi menjalani kursus latihan industri mengikut bidang yang diambil oleh pelajar sebelum dianugerahkan sijil, diploma ataupun ijazah sarjana muda. Antara objektif dan kepentingan latihan industri ialah para pelajar dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman pelajar semasa menjalani latihan industri. Selain itu, para pelajar juga dapat memupuk sifat amanah, berdisiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Seterusnya, sepanjang menjalani latihan industri, para pelajar juga dapat melatih diri supaya tidak kekok untuk bekerja selepas tamat pembelajaran. Seterusnya, bagi latar belakang organisasi bagi syarikat yang saya telah menjalani latihan industri ialah nama firmanya Wan Enzol Marine and Supply Services Sdn Berhad. Perniagaan ini adalah perniagaan yang dimiliki secara milikan tunggal. Syarikat ini telah ditubuhkan pada 30 Jun 2004. Visi syarikat ini adalah untuk menjadi peneraju pasaran penyatuan barang antarabangsa dalam negeri. Bagi misi pula ialah untuk menawarkan perkhidmatan barangan bergerak dengan secara realiti dan istimewa terus kepada pelanggan. Yang seterusnya adalah laporan teknikal. Untuk laporan teknikal, yang pertama ialah pengurusan stok. Semasa saya menjalani latihan industri, apa yang telah saya lakukan ialah saya perlu mengira jumlah stok dan saya perlu mengenal pasti semua item, semua barang yang sampai di gudang kami lah. Syarikat ini juga telah menjual barangan dapur, pelbagai jenis periuk, pen dan juga peralatan dapur yang lain. Apabila stok telah tiba, saya dan rakan-rakan saya yang lain perlu menyusun, kami perlu memeriksa setiap produk dan kami perlu memastikan semua produk yang tiba itu bakal dijual dalam keadaan yang baik dan boleh dijual. Kami juga perlu mengasingkan sama ada produk itu boleh dijual ataupun tidak boleh dijual. Selepas itu saya dan rakan-rakan perlu menyusun dan memeriksa item dan meletakkan di tempat yang betul di dalam gudang. Selain itu adalah penyediaan komputer daripada syarikat. Tujuan utama penyediaan komputer ini adalah untuk memasukkan semua data pelanggan yang ingin membuat penghantaran. Sebagai contoh, syarikat ini ada menyediakan servis yang dipanggil Collect Call. Pelanggan yang datang untuk ingin mengepos barang perlu mengisi data di dalam laman web Collect Call. Selain itu, komputer ini juga digunakan untuk mengakses semua data dan barang-barang yang dijual di dalam Shopee. Komputer ini juga berfungsi untuk scan kod untuk Shopee Express. Komputer ini juga digunakan untuk memberikan servis kepada pelanggan yang datang untuk mencetak dan sebagainya. Yang seterusnya ialah penyediaan mesin photostat. Mesin photostat ini disediakan juga oleh daripada syarikat. Mesin photostat ini disediakan untuk memudahkan urusan-urusan pejabat seperti mencetak bahan-bahan kerja, data dan sebagainya. Selain itu, syarikat ini juga ada membuat duit tambahan dengan cara mereka membuat perkhidmatan photostat, mencetak, scan dan sebagainya menggunakan mesin photostat ini. Bagi kami yang menjaga akaun Shopee, mesin photostat ini juga banyak membantu untuk kami mencetak order yang masuk melalui Shopee dan juga TikTok. Yang terakhir ialah pengurusan pembalutan. Pembalut ini kita digunakan untuk tujuan membalut pesanan daripada pelanggan.
Sebagai contoh, apabila kami menerima order daripada Shopee ataupun TikTok, semua barang yang hendak dipost mestilah dibalut terlebih dahulu menggunakan bubble wrap ini. Hal ini kerana syarikat kami menjual barangan dapur seperti periuk, pen dan lain-lain. Barang-barang seperti itu mempunyai barang yang mudah rosak dan pecah. Jadi disebabkan itu kami menggunakan pembalut sebelum kami membuat penghantaran. Selepas selesai menggunakan pembalut, kami akan meletakkan pelekat fragile supaya pihak kurier lebih berhati-hati dalam melakukan penghantaran. Hal ini supaya pelanggan lebih berpuas hati dengan perkhidmatan dan kerja yang kami lakukan. Kesimpulannya ialah sepanjang menjalani latihan industri yang berlangsung selama 20 minggu ini, saya telah mempelajari banyak perkara. Contohnya ialah saya belajar untuk menjadi seorang yang amanah dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Selain itu, saya juga dapat menjaga waktu untuk masuk ke kerja. Sebagai contoh, waktu kerja saya adalah pada pukul 9 pagi hingga 6 petang. Saya setiap hari saya dapat masuk ke tempat kerja 10 minit lebih awal. Yang terakhir ialah bertanggungjawab dalam menjaga barang-barang pejabat. Saya dan rakan-rakan saya yang lain perlu memastikan semua barang yang ada di pejabat tiada kerosakan, kecurian ataupun sebarang kemusnahan yang berlaku. Yang terakhir ialah komen dan cadangan saya untuk pihak syarikat dan pihak politeknik. Saya mulakan dengan cadangan untuk pihak syarikat. Untuk pihak syarikat, saya cadangkan firma perlu membuat promosi di institusi pengajian tinggi untuk memperkenalkan firma kepada pelajar-pelajar yang ingin menjalani latihan industri. Yang kedua, firma juga perlulah menyediakan perancangan tugas dengan lebih teratur untuk pelajar yang akan menjalani latihan industri. Yang ketiga ialah pihak firma juga perlu memperkenalkan syarikat dan aktiviti yang dijalankan kepada pelajar ini atau kerana ada pelajar yang tidak mengetahui atau mengenali aktiviti yang dilakukan oleh firma. Cadangan saya untuk pihak politeknik pula. Pihak politeknik haruslah sentiasa berhubung dengan organisasi atau firma untuk mengikuti perkembangan semasa para pelajar yang sedang menjalani latihan industri. Selain itu, untuk pihak politeknik, kebanyakan syarikat tidak begitu memahami skop pembelajaran sesetengah kursus yang ada di politeknik. Syarikat atau firma juga memainkan peranan penting dalam memberikan tunjuk ajar kepada pelajar tentang perkara yang bersesuaian dengan kursus yang dipelajari oleh pelajar. Jadi itu saja untuk video pembentangan saya untuk latihan industri. Terima kasih.